Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid Ustaz. Jadi untuk hari ini alhamdulillah kita dapat teruskan kelas kita iaitu kelas pendidikan kesihatan untuk tahun 5. Jadi sebelum kita meneruskan kelas kita ini, ada kira baiknya kita bacakan doa sebelum belajar dulu. Ustaz minta murid-murid Islam tanda tangan dan bersedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terutama sekali Ustaz ucapkan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video ini daripada awal hingga akhir. Dan untuk makluman kamu semua, untuk hari ini kita akan teruskan tajuk kita iaitu masih lagi dalam tajuk pengaruh positif dan negatif rakan sebaya. Dan untuk hari ini Ustaz minta kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5 dan terus buka muka surat 92. Okey, bila kamu buka muka surat 92 tu, kita akan jumpa tajuk kecil dia. Tajuk kecil dia itu ikut yang positif, tinggalkan yang negatif. Okey, kita baca sama-sama. Sedia? Ramli sering tidak hadir ke sekolah. Dia cuba mempengaruhi Zarif supaya mengikut sikapnya yang negatif itu. Sikap yang negatif itu maksudnya sikap yang tidak baik. Zarif dan rakan-rakannya berbincang tentang cara untuk mengatasi pengaruh negatif Ramli itu. Kamu juga sepatutnya tidak terpengaruh dengan sikap negatif Ramli. Okey, jadi untuk tajuk ni kita akan bincangkan macam mana nak selesaikan masalah sikap negatif watak yang bernama Ramli itu. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, kita baca ada dialog dekat sini. Baik, kita baca sama-sama. Ramli mengajak saya ponteng sekolah. Okey, lepas tu ada yang kawan dia berjawab, bagaimana kita hendak mengatasi pengaruh Ramli ini? Tadi kawan Ramli tadi dia bincang. Zarif tadi dia ceritakan dekat kawan yang lain, dia cakap Ramli mengajak saya ponteng sekolah. Okey, jadi kawan yang lain terus bincang macam mana, bagaimana kita hendak mengatasi pengaruh negatif Ramli ini. Adakah kita hendak terus terpengaruh ikut ponteng sekolah ataupun macam mana? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok yang nombor 2 tu, gambar yang nombor 2 tu, suasana nombor 2 tu. Okey, kita baca sama-sama. Katakan tidak. Okey, katakan tidak jika dia mengajak kita melakukan perkara yang negatif. Kawan yang seorang lagi tu cakap, terus katakan tidak. Berani katakan tidak jika dia mengajak kita untuk melakukan perkara yang negatif. Bila macam ni lah, bila ada kawan kita yang ajak kita buat satu perkara yang tidak baik, kita sendiri kena berani mengatakan tidak. Tak boleh nak buat perkara yang diajak tu. Okey, kalau kawan kita ni ajak kita ni buat perkara yang tidak baik. Okey, kita teruskan pada nombor 2. Okey, maaf, kita terus kepada nombor 3. Gambar nombor 3, apa yang dicakap kat situ. Kita baca sama-sama, okey? Baik. Kita perlu laporkan hal ini kepada guru. Itu dia. Ada seorang yang murid ni dicadangkan kita terus lapor pada cikgu. Ada seorang
Ramli ni dah ajak kamu poting sekolah, ada kawan dia ni bagi cadangan. Kita terus laporkan hal ini kepada guru. Okey, terus nombor 4. Okey, pada gambar yang nombor 4 tu ada kawan perempuan dia. Ada kawan seorang perempuan dekat situ kan, dekat meja makan tu. Okey, dia cakap apa? Saya akan cuba menasihati dia agar berubah menjadi baik. Itu adalah apa yang dibincangkan oleh kawan-kawan Zaris tadi tentang perkara yang Ramli ajak Zaris tadi untuk poting sekolah. Ada yang rakan dia cadangkan terus laporkan kepada guru, dan ada juga yang mengatakan bahawa dia akan cuba menasihati Ramli tadi supaya berubah menjadi murid yang baik. Okey, itu situasi cerita dia. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Apa kita nak bincang lepas ni? Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid semua, berpandukan dengan cerita yang kita baca tadi, okey, ada situasi bahawa ada seorang rakan yang cuba, rakan sebaya maksud saya, rakan sebaya yang cuba mengajak kawannya yang lain untuk membuat satu perkara yang tidak baik, iaitu poting sekolah. Jadi kita cuba bincang. Ini kita bincang sikit. Andailah perkara ni berlaku pada kita sendiri, ada kawan kita ajak kita buat perkara yang tidak baik. Contoh yang diberikan dalam buku teks ini ada satu kes untuk ajak kawan poting sekolah. Jadi apa tindakan kita? Apa yang perlu kita buat? Okey, bagaimanakah kamu mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya? Macam mana kita nak buat? Dekat sini cikgu ada sediakan beberapa tips lah, cadangan macam mana kita nak atasi bila kita berhadapan dengan masalah macam ni. Okey, yang pertama sekali, yang ini tips yang nombor 1. Okey, kita sebagai rakan, sebagai murid, sebagai yang berhadapan dengan masalah macam ni. Okey, pertama sekali kenal pasti perkara tersebut betul atau salah. Kena tahu dulu apa yang kawan kita ajak kita buat tu benda yang betul ataupun benda yang salah. Cuba nasihatkan diri kamu sendiri. Contohnya tentang poting sekolah ataupun dadah, mencuri ataupun buat perkara-perkara yang tidak baik lah. Okey, pastikan kita tahu benda tersebut adalah benda yang salah. Ingatkan diri kita sendiri benda tersebut adalah salah. Jadi bila kita tahu benda yang diajak tu ada perbuatan salah, kita yakin benda tu benda salah, ia akan membantu kamu berpegang pada prinsip dan teguh integriti. Kita kekuatan diri kita tu untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik itu, kita ada jati diri untuk mempertahankan diri kita untuk melakukannya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saling menghormati. Macam mana? Saling menghormati. Okey, jika kamu menghormati pilihan orang lain, akan membantu kamu akan membantu rakan kamu untuk menghormati keputusan kamu. Kalau sebelum ni kita hormati dengan keputusan orang lain, kan? Bila berlaku pada kita untuk membuat keputusan, orang lain pun akan menghormati keputusan kita. Contohlah, okey, kita hari ni ada kawan kita ajak kita merokok, contoh. Okey, kita cakap tak mau, tak nak. Bila kita cakap tak nak, rakan kita tu yang sebelum ni yang dia tahu kita ni pun menghormati keputusan rakan kita yang lain, dia pun akan rasa macam, oh tak apalah, tak payah ajak dia lah, kita kena hormati keputusan dia. Dia tak mau buat
benda-benda yang kita ajak ni. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kenali rakan-rakan. Bila kita nak berkawan, pastikan kita kenal betul rakan kita tu. Okey, pastikan kamu berkawan dengan rakan yang baik. Carilah rakan dengan nilai yang sama macam kamu. Okey, yang akan saling membantu apabila perlu. Lagipun rakan yang baik akan setia dengan kamu pada waktu sukar, pada waktu kamu dalam kesusahan. Kamu boleh berkongsi kerisauan dengan ibu bapa mereka juga jika kamu sudah mengenali mereka. Ini bila kita nak berkawan, pastikan kita ni kenal betul-betul kawan kita tu. Okey. Yang seterusnya, itu yang keempat, kita kena ada keyakinan diri. Keyakinan diri. Okey, remaja yang yakin dengan diri mereka kurang terpengaruh dengan tekanan rakan sebaya dan lebih tegas menahan diri mereka dari terlibat dalam aktiviti atau situasi bahaya dan tidak wajar. Kita dalam diri kita sendiri, kita kena ada keyakinan diri kita. Kita kena ada ketegasan. Barulah kita dapat menahan diri kita ni daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atas ajakan rakan-rakan sebaya kita. Dan seterusnya, yang kelima, kita kena kreatif. Kena ada rancangan untuk melepaskan diri. Okey, rancangan lepaskan diri. Maksudnya, kita kena tahu tentang cara melepaskan diri daripada situasi tidak selesa atau bahaya. Contohnya, kamu boleh menyediakan alasan untuk meninggalkan tempat itu apabila ditawarkan melakukan benda yang tak baik. Contohnya, bila diajak merokok. Kamu sendiri kena kreatif, kena cipta alasan yang terbaik untuk mengelakkan diri, untuk melepaskan diri daripada berada dalam situasi tersebut. Contohlah macam ni cakap, contohnya kawan kita ni biasanya kawan-kawan yang ajak merokok ni jenis kawan-kawan yang agak nakal kan. Mungkin kamu rasa takut nak menolak ajakan dia. Kamu kena pandai. Elakkan daripada berada dalam situasi. Contohlah kamu buat alasan, tak boleh aku saya nak cepat balik ni, mak saya tengah tunggu. Contoh. Memanglah berbohong kan, tapi itu adalah kreativiti kita untuk melepaskan diri daripada ajakan kawan-kawan untuk buat perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Akhir sekali, katakan tidak. Berani katakan tidak. Itu berani untuk berkata tidak jika kamu diajak untuk melakukan perkara yang salah. Okey, jelaskan dengan tenang kenapa kamu tidak berminat untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Rakan yang baik sentiasa akan menghormati keputusan kamu. Okey, kamu kena berani katakan tak boleh, kena berani katakan tidak bila diajak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau kawan kamu itu seorang kawan yang baik, dia akan menghormati keputusan kamu dan tidak memaksa kamu untuk melakukan perkara yang diajak. Okey, itulah antara tips-tips yang cikgu boleh kongsi dengan kamu tentang bagaimana cara untuk kita mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya. Okey, next. Baiklah murid-murid, seperti biasa di akhir kelas kita, cikgu akan bagi kamu satu tugasan untuk hari ini. Untuk minggu ni cikgu akan bagi kamu satu tugasan santai saja, tugasan yang senang-senang saja. Okey, apa dia? Cikgu nak kamu cipta satu poster yang bertemakan tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif rakan sebaya. Kamu buat satu lukisan yang dalam tu ada maklumat tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kamu lukislah apa saja
kamu tulis dengan tulisan kamu yang kreatif. Okey. Buat dekat mana? Okey, kamu sediakan dalam kamu siapkan poster tersebut pada kertas lukisan ataupun dalam buku tulis. Terpulang pada kamu lah. Kalau kamu nak buat besar, sebenarnya Ustaz suka, cikgu suka kamu buat yang dalam kertas lukisan tu, sebab lebih menarik dan lebih besar ruangan dia untuk kita luahkan segala kreativiti kita pada kertas tu. Kalau dalam buku tulis ni sempit, kecil sangat, jadi kita nak letak maklumat banyak, takut tak muat. Okey, kalau kamu ada kertas lukisan tu lebih baik kamu siapkan poster yang ada maklumat tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif rakan sebaya. Lepas tu kamu hiaslah dengan lukisan ke apa ke, gambar sekolah ke. Okey, macam tu. Okey, jadi warna elok-elok, buka sekolah nanti Ustaz akan semak. Boleh? Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini dengan baik, dan kamu buat santai-santai lah, tak payah nak stres sangat. Okey, jadi dengan ini cikgu sudahi dengan kelas kita ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Bye. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.